Bila Ustaz kata Allah beri kebebasan untuk memilih agama, apakah sekiranya seorang anak kepada pasangan yang Islam memilih untuk tidak menjadi Muslim, dia tidak dikenakan hukuman pancung sampai mati? Tak, saya kata maksudnya kalau dia masuk Islam, anak dia tak masuk Islam, dia tak boleh paksa anak dia. Kemudian kalau dia dah Islam, anak dia Islam, kemudian anak dia keluar daripada Islam, itu satu situasi yang lain. Situasi ini ulama berbeza pendapat. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan bahawasanya mereka ini dihukum kerana dia telah khianat. Saya melihat pandangan-pandangan ini di atas berapa? Kerana pada zaman Nabi orang masuk dengan pilihan sendiri. Tiba-tiba orang masuk setelah dia dapat benefit, dia dapat semua maklumat tentang negara Madinah, rakyat Islam, dia keluar. Kalau kita dapat dia memang boleh cas sebagai dia betrayal kepada negara, kepada masyarakat Islam. Maka Nabi kata man badala dinahu faqtulu, siapa tukar agama dia maka bunuh dia. Sebahagian para ulama berpendapat bahawasanya bunuh orang murtad itu berkait dengan sejauh mana dia memberikan ancaman kepada masyarakat Islam. Ini disebut dalam pandangan Ibnu Umar dan seumpamanya. Saya terpulanglah kalau kita akan dengar orang kata siapa keluar bunuh, siapa keluar bunuh. Dan itu yang disebut, kita tengok di Pakistan, yang kita tengok dahsyat reaksi antara bangsa. Dia bila ada padri, bila tengok orang yang masuk Kristian dan dia dihukum mati, padri pergi ke gereja dan tembak dia di hadapan mahkamah. Tanda protes dan media antara bangsa berikan liputan yang luas. Dia kata ini Islam yang tidak menghormati hak manusia. Maka menyebabkan sebahagian golongan, Dr. Qaradawi bangkitkan hal ini dan ramai bangkitkan tentang selagi mana dia tidak mengancam masyarakat Islam, dia bukan keluar untuk membuat satu perancangan untuk kembali memerangi daripada orang Islam dengan segala yang dia tahu tentang masyarakat Islam. Dia keluar dan dia silent. Mereka memilih, sebagian ulama, bukan semua, sebagian ulama memilih pandangan mereka ini didiamkan selagi mana mereka tidak melancar serangan balas. Dia keluar, dia diam, dia buat tak tahu hal dia berugama cara dia. Tapi kalau dia keluar dan dia providekan maklumat apa yang dia ada, dia rancang dengan pihak musuh kerana dia pernah duduk dalam masyarakat Islam, maka kata ini baru itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Berlaku khilaf ulama dalam hal ini. Kalau tanya saya, tuan-tuan tak setuju tak apa, saya condong pandangan yang kedua. Keluar dan melancarkan pemusuhan. Tapi yang keluar diam, dia murtad, tempat dia neraka. Tetapi adakah dia ditangkap kemudian dihukum mati? Saya rasa saya pilih yang kedua, pandangan kedua. Apatah lagi dalam konteks macam Malaysia. Zaman dahulu Islam sangat jelas. Tengok Nabi ada, para khulafa ada, kebenaran Islam, amalan Islam totally berbeza kebenaran yang dibandingkan masyarakat lain. Tiba-tiba awak pilih untuk kufur. Pun begitu. Siapa yang kufur itu dilakukan proses istitab, iaitu dipanggil dia, diterangkan pasal apa awak keluar Islam. Kemudian dia akan jelaskan apa yang dia tak jelas tentang agama. Ketika itu ulama Islam akan menjelaskan, menjawab penghujaannya. Setelah dia jelas hujah dia kata aku tak mau, aku nak kafir juga. Kata mereka ketika itu hukuman dijalankan. Tapi kalau zaman sekarang, semua suasana mengelirukan. Buka internet, banyak mengelirukan. Tengok masyarakat Islam mengelirukan. Tengok pemimpin orang Islam mengelirukan. Sehingga orang tak jelas yang mana benar dan yang mana tak benar. Ada tuduhan terhadap Islam. Golongan agama tak bangkit jawab dengan sepatutnya. Kalau nak buat undang-undang pada pendapat golongan yang pertama pun tak boleh dibuat. Kerana tak dibuang ke shock dalam masyarakat. Boleh nak buat pandangan pancung ke apa, tetapi mesti terlebih dahulu buang semua keresahan ini. Ada bila orang murtad, hatta golongan anti hadis, panggil dia, hujah dengan dia. Sebab itu saya memilih
untuk di dalam isu Syiah, hendaklah berlaku dialog dengan mereka. Manusia bukan dia, bila dia tangkap dia suatu pemikiran yang dilontarkan ke dalam masyarakat, dia tidak boleh dihapuskan dengan kuasa. Dia mesti dihapuskan dengan pemikiran juga. Sebab itu saya kata, kalau diberi peluang, tanah sama rendah, bukit sama tinggi, peluang untuk golongan gerakan pembaharuan sunnah berdakwah, kita akan melihat insya-Allah kekuatan umat Islam. Tapi semua orang blok, sana sini tak bagi, ustaz kita di sana yang nak cakap sana tak bagi, dia je bercakap. Lepas tu orang banyak tanya dia, siapa banyak tanya, dia Wahabi. Mamat tu apa Wahabi pun tak tahu.